Apa khabar semua? Hari ini dalam channel Teacher Rita, pelajar-pelajar akan belajar tentang tindak balas redox dari segi perubahan number pengoksidaan. Kita akan lihat dengan lebih detail lagi apa yang teacher maksudkan dengan perubahan dari segi number pengoksidaan. Jadi, sebagai ulang kaji, kita tengok dulu maksud definisi untuk tindak balas redox. Di mana tindak balas redox merupakan tindak balas yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Jadi di sini yang pertama kita nak lihat dulu adalah step pertama kita nak tengok cara mengira number pengoksidaan. Jadi yang pertama kita lihat pada magnesium. Apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik, hasil kita di sini adalah magnesium klorida dan juga gas hidrogen. Cuba kita lihat pada nombor pengoksidaan yang ada di sini. Magnesium, nombor pengoksidaan kosong, kemudian hidrogen, campur 1, klorin, tolak 1, kemudian di sini kita lihat balik magnesium adalah campur 2, klorin di sini nombor pengoksidaan tolak 1 dan gas hidrogen di sini adalah kosong. Okey, kemudian kita lihat contoh yang kedua pula adalah magnesium bertindak balas dengan gas oksigen. Kita akan dapat magnesium oksida di mana di sini magnesium nombor pengoksidaannya adalah kosong. Gas oksigen juga nombor pengoksidaan kosong. Kemudian di sini magnesium oksida, di sini magnesium adalah campur 2 dan oksigen di sini adalah tolak 2. Okey. Saya tunjuk lagi satu contoh cara untuk mengira nombor pengoksidaan di sini adalah di mana kuprum oksida. Okey, apabila bertindak balas dengan karbon, kita dapat kuprum dan juga gas karbon dioksida. So, di sini nombor pengoksidaan bagi kuprum di dalam kuprum 2 oksida adalah campur 2, oksigen adalah tolak 2, karbon di sini bertindak sebagai atom, maka dia ada nombor pengoksidaannya adalah kosong. Kemudian kuprum hasil adalah atom, maka kita dapat nombor pengoksidaan sebagai kosong. Kemudian gas karbon dioksida, karbon di sini nombor pengoksidaan campur 4 dan oksigen di sini nombor pengoksidaan dia adalah tolak 2. So ini merupakan contoh bagaimana kita nak tentukan nombor pengoksidaan. Okey, seterusnya apa yang kita nak lihat di sini adalah kita akan buat latihan untuk menentukan nombor pengoksidaan. Jadi di sini, tentukan tindak balas ini adalah tindak balas redox ataupun tidak. So, kita lihat pada persamaan yang diberikan di sini. So, di sini, agentum nitrat bertindak balas dengan natrium klorida. Kita dapat agentum klorida dan natrium nitrat di sini sebagai hasil. Jadi macam mana kita nak kira nombor pengoksidaan? Kita lihat step pertama untuk mengira nombor pengoksidaan bagi agentum nitrat di sini. Okey, di sini kita kena cari untuk nitrogen, nombor pengoksidaan untuk nitrogen. Jadi step pertama yang kita akan buat agentum nombor pengoksidaan campur 1. Apabila kita lihat nitrogen, kita letakkan sebagai tanda X. Kemudian oksigen, nombor pengoksidaan adalah tolak 2. Di sini kita ada 3, maka kita akan letakkan 3 kali dengan negatif 2 di sini. Dan di sini kita letakkan sama dengan kosong kerana keseluruhannya tidak ada tanda negatif ataupun positif di sini. Maka bila tidak ada tanda
negatif ataupun positif di sini, maka keseluruhannya adalah sama dengan kosong. So, apa yang daripada pengiraan kita akan dapat X sama dengan campur 5. Okey, seterusnya kita lihat untuk natrium klorida. Kita lihat di bahagian ni dulu. Dia tak ada pun charge positif ataupun charge negatif kerana ini adalah sebatian. Jadi kita tahu natrium adalah campur 1, klorin nombor pengoksidaan dia adalah tolak 1. Okey, step yang ketiga untuk bahan pula sama saja. Kita ada Ag dengan Cl. Jadi kita tahu Ag adalah campur 1 dan Cl adalah tolak 1. Okey, kemudian yang terakhir iaitu natrium nitrat. Di sini natrium kita tahu campur 1. Kemudian nitrogen kita letakkan sebagai X dan kita tahu oksigen adalah nombor pengoksidaan dia adalah tolak 2. Jadi cara pengiraannya adalah seperti ini dan kita akan dapat X sebagai campur 5 di sini. Okey, kemudian kita akan letakkan kesemua nombor pengoksidaan di bawah persamaan ini. So, kita lihat slide seterusnya adalah seperti ini. Iaitu, tadi daripada slide yang sebelum tu, pengiraan, argentum campur 1, nitrogen campur 5, oksigen tolak 2, kemudian sama juga di sini natrium campur 1, klorin tolak 1, di sini campur 1 untuk argentum, untuk klorin tolak 1, natrium campur 1, kat sini nitrogen campur 5 dan oksigen adalah tolak 2. Jadi apa yang kita nak tengok di sini adalah kita lihat kepada kita akan pilih salah satu. Okey. So kita tengok natrium. Kita tengok natrium dulu. So di sini untuk bahan natrium adalah campur 1. Apabila kita bandingkan dengan hasil di sini, masih lagi campur 1. Maksudnya di sini tidak ada perubahan dari segi nombor pengoksidaan. Manakala kalau kita lihat pada klorin pula di sini, contoh untuk klorin, klorin bagi bahan adalah tolak 1 dan hasil pun adalah tolak 1. Masih tidak ada perubahan dari segi nombor pengoksidaan. Kemudian kita boleh juga ambil contoh oksigen di sini di argentum nitrat di mana oksigen bagi bahan adalah tolak 2 dan bila kita tengok di hasil pun tolak 2. So di sini kalau kita bandingkan nombor pengoksidaan bagi setiap unsur di dalam bahan dan juga di dalam hasil, dia tidak menunjukkan apa-apa perubahan. Jadi, berdasarkan nombor pengoksidaan di sini, kerana tidak ada perubahan dalam nombor pengoksidaan, maka tindak balas ini bukan tindak balas redox. Jadi, pelajar-pelajar boleh tengok balik definisi untuk persamaan, untuk tindak balas redox di mana dia mesti kena ada perubahan dari segi nombor pengoksidaan. Barulah tindak balas itu dikatakan sebagai tindak balas redox. Okey, kita cuba lihat lagi satu contoh di sini. Tentukan tindak balas ini adalah tindak balas redox ataupun tidak. Kita lihat ini merupakan tindak balasnya. Jadi kita akan tengok bagaimanakah nombor pengoksidaan di sini. So, kalau kita lihat di sini zinc bertindak sebagai atom, nombor pengoksidaan adalah 0. Kuprum di sini adalah campur 2. Kemudian sulfur di sini campur 6. Oksigen di sini adalah tolak 2. Untuk sulfur di sini, pelajar-pelajar boleh menggunakan contoh yang telah kita tunjukkan tadi untuk mengiranya. Kemudian kita lihat pula di zinc di sini, bagi bahan campur 2, sulfur campur 6, oksigen di sini tolak 2 dan kuprum adalah 0.
So, kita buat perbandingan satu demi satu. Kita lihat untuk zinc dulu. So, kita lihat pada zinc, nombor pengoksidaan dari kosong, nombor pengoksidaan dia menjadi campur 2. Jadi, bagaimana kita nak terangkan di sini? Nombor pengoksidaan zinc dari kosong kepada campur 2. Jadi, apakah yang berlaku pada zinc ini? Zinc mengalami pengoksidaan. Kemudian kita lihat pula pada kuprum. Okey, bagaimana kita nak terangkan pula? Di sini kuprum, nombor pengoksidaannya berubah dari campur 2 kepada kosong. Jadi kuprum mengalami penurunan. Jadi kalau kita ingat semula definisi untuk tindak balas redox, dalam satu tindak balas redox, dia mesti kena ada proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Jadi pelajar-pelajar, bolehkah pelajar-pelajar bagi tahu persamaan ini merupakan tindak balas redox ataupun bukan tindak balas redox? Ya, tindak balas ini merupakan tindak balas redox. Sekian, terima kasih. Teacher harap pelajar-pelajar akan subscribe ke channel teacher supaya pelajar-pelajar dapat melayari channel teacher Rita untuk video-video yang seterusnya. Sekian, jumpa lagi dalam video yang akan teacher buat untuk subtopik yang lain. Sekian, terima kasih.